Selamat buatlah. Baik, jadi kita okey. Hari ini kita nak masuk subtopik yang terakhir ya dalam bab 10. Bab 10 ni tajuk dia gelombang bunyi. Ya, so sekarang ni kita nak masuk kepada 10.3 iaitu fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Ya, fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Jadi pantulan gelombang bunyi adalah salah satu ciri gelombang bunyi yang telah ya awak belajar di bahagian 10.1. Pantulan gelombang bunyi. Kita tahulah salah satu daripada ciri gelombang bunyi iaitu bunyi boleh dipantulkan. Ya. Selalunya dia datang dalam bentuk package. Boleh dipantulkan dan boleh juga diserap. Ya, sekarang ni kita nak tengok dari segi pantulan gelombang bunyi ya. Bagaimana ianya berkaitan dengan fenomena tu. Apa fenomena yang wujud? Sebenarnya saya pernah sebutkan sebelum ni ya. Iaitu satu daripadanya ialah gema. Ya, gema. Ini gema. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil echo ya. ECHO. Jadi gema ni terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali. Dia pantul semula. Dia reflect balik ya. Reflect. Kepada pendengar tu dari suatu permukaan keras. Inilah. Katakan seseorang itu dia berdiri menghadap ke dinding. Ini dinding wall. Okey, ini wall, dinding. Dan dinding tu keras seperti simen ya, seperti kayu ataupun besi contoh ya. Jadi apabila kita bercakap, suara kita keluarlah. Kita kata contoh hello, contoh kita kata contohlah ya. Hello. Jadi hello tu dia keluar. Hello. Hello lo tu dia pergi kena ke dinding. Okey, kena ke dinding. Jadi hello tu kena pada dinding, permukaan keras, dia balik semula, dia patah balik. Tu reflect. Ini macam main boomerang Boomerang, tahu boomerang? Boomerang. Pantul balik. Sebaik hello tu dalam bentuk suara. Kalau dia jenis suatu benda fizikal, kena kepala kita balik. Kan? Dia pantul balik. Jadi bunyi yang dipantulkan ini dia menyerupai bunyi asal. Sebab kita sebut hello. Dan kita sebut hello, dinding tu balas. I'm fine. Kalau dia balas, I'm fine berat Benda lain lah pula tu. Kita hello. Dinding tu jawab. I'm fine. I'm here. Sudah. Ya, kita sebut hello je. Jadi bila kita sebut hello, dinding tu balas balik hello juga. Tapi dia mengambil sedikit masa. Masa ada gap ya. Ada gap sikit untuk sampai ke telinga kita lah. Jadi gema ni boleh didengar di kawasan seperti dewan tertutup. Macam sekolah kita lah. Dewan sekolah kita, dewan tu kita tutup. Jadi untuk mengurangkan gema tu, biasanya pintu dewan tu kena buka. Kalau kita tutup rapat pintu, tingkap sebagainya, dengan keadaan dewan tu kosong, tak ada lansir, tak ada sofa, tak ada penyerap bunyi, jadi dia akan menghasilkan gema yang kuat. Ataupun kita boleh juga mendengar gema tu di bilik kosong. Gua. Masuk dalam gua kan. Masuk dalam gua, kemudian cakap dalam gua tu tak. Cakap kuat pula. Menjerit. Kita kata. Terowong. Ataupun gaung. Dia akan menghasilkan gema. Jadi itulah fenomena pantulan gelombang bunyi. Ya. Baik. Kemudian aplikasi pantulan gelombang bunyi. Maksudnya kegunaan lah. Apa kegunaan
gelombang bunyi ini ataupun pantulan gelombang bunyi tersebut. Jadi pantulan gelombang bunyi yang berbeza dapat dihasilkan apabila gelombang bunyi terkena pada permukaan yang berbeza. Dia lain permukaan yang berbeza, dia akan menghasilkan pantulan yang berbeza. Ya. Jadi pantulan ini yang direkodkan ini akan memberikan pelbagai maklumat. Pelbagai maklumat. Dan image. Ya. Image yang digunakan dalam pelbagai sektor. Kita tengok. Contoh ultrabunyi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil ultrasound. Ultrasound. Jadi ultrabunyi ini merupakan sejenis gelombang bunyi yang berfrekuensi. Okey, bila sebut frekuensi maknanya berkaitan dengan kelangsingan, kelangsingan bunyi. Di mana dia punya frekuensi dia lebih daripada 20,000 Hz. Ya, 20,000 Hz. Jadi ultrabunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Kita tak boleh dengar. Tetapi boleh didengar oleh haiwan. Seperti kelawar. Okey, seperti kelawar. Dia kelawar ni telinga dia sensitif. Okey, yang menggunakannya untuk memberi panduan arah. Ya. Jadi teknologi pantulan ultrabunyi yang dikenali sebagai sonar digunakan dalam industri perkapalan. Okey, perkapalan. Tujuan dia untuk mengesan objek di bawah air. Nak tahu ikan banyak, mana tempat ikan yang sesuai, yang dihajatilah oleh nelayan. Bukan main letak air pukat ya. Dia ada teknologi tu. Teknologi tu dia dapat mengesan daripada bot, kemudian dipindahkan ke dalam air. Kemudian apabila gelombang ataupun dipanggil sonar tu mengenai fizikal suatu haiwan tu, dia akan reflect balik, dia akan pantulkan. Ya. Kemudian dia akan berikan image ataupun maklumat kepada nelayan tersebutlah ataupun kapten kapal ke ataupun apa-apalah gelaran yang diberikan ya untuk mereka yang terlibat dalam industri perkapalan untuk membacanya sebagai apa. Adakah ia merupakan suatu ancaman ke terumbu karang ke haiwan ke ikan ke sebagainya, dia dapat kesan. Jadi itu merupakan teknologi lah daripada pantulan ultrabunyi yang dipanggil sebagai sonar. Teknologi ini juga turut digunakan dalam sektor-sektor lain lah, seperti dalam perubatan dan juga perikanan. Jadi perubatan ni kalau nak seorang doktor dia nak tahu dia nak cek kandungan seseorang ibu tu ya. Dia nak tengok lelaki ke perempuan, macam mana keadaan dia, normal ke tak normal ke, begitulah. Jadi ultrasound ni ataupun ultrabunyi membantu dalam sektor perubatan dan juga perikanan. Okey, kalau kita tengok di situ dicadangkan kepada kita imbas QR code di bawah untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang sonar dan kegunaannya dalam sektor perubatan. Nanti boleh sendiri buatlah ya. Awak imbaslah QR code yang disenaraikan tersebut. Jadi ini tengok kelawar Kita tahu kelawar ni dia keluar malam keluar waktu malam. Dan dia tidur pada waktu siang. Jadi kalau kita jenis tidur pada waktu siang ni, kita dengan kelawar tu kira adik-beradik lah. Tapi kalau kita biasa tidur malam, siang jaga, itu normal. Ada orang malam
bulat mata ya. Malam ni bukanlah maksudnya pukul 7 malam. Pukul 12 malam tu dia lagi mata dia. Jaga. 1 pagi tak tidur lagi. 2 pagi tak tidur lagi. Bila tidur? Pukul 6 pagi. 6 pagi sampai ke 6 petang. Contohnya. Jadi itu ciri-ciri kelawar. Jadi kelawar ni sebabkan dia keluar pada waktu malam. Malam kan gelap. Jadi kelawar ni dia tak bawa torchlight. Kan dia bawa torchlight. Dia tengok pada mata dia ada infrared kelebihan lah Allah bagi kepada dia. Dan dia nak bergerak tu, dalam keadaan gelap tu, dia menggunakan sonar, iaitu gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi yang terhasil kerana apa? Sebab telinga dia boleh mendengar. Sangat sensitif, satu tahap sangat sensitif kepada bunyi. Jadi dia boleh tahu arah ke mana dia nak pergi, mana dia nak terbang dan sebagainya. Okey ya. Jadi saya nak awak kumpulkan maklumat ni melalui aktiviti 10.5. Ini pekerja. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai aplikasi pantulan gelombang ultrabunyi. Ya. Apa yang perlu awak kumpulkan? Iaitu aplikasi pantulan gelombang ultrabunyi dalam sektor perkapalan, sektor perikanan, sektor perubatan dan penganggaran jarak oleh kelawar. Okey, ada 4 ya. Sila kumpulkan maklumat. Senang je, maklumat zaman sekarang ni di hujung jari je. Janji ada internet. Kalau tak ada internet, susah sikit lah. Kena ada internet ya. Kemudian carilah, type je. Mungkin dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun tak apa, tapi awak translate lah. Bahasa Melayu. Kan? Tengok apa contoh-contoh yang ada. Kemudian hantar pada saya sebelum hari Selasa minggu depan. Boleh ya? Boleh Wan Janish? Boleh. Boleh lah bersama. Tapi tak hantar lagi kerja ni. Yang penting boleh dulu kan. Yang penting mesti sebut boleh dulu. Apa-apa mesti sebut boleh dulu. Baik, had pendengaran. Ataupun kita panggil limitation limitation dia. Apa had dia? Jadi frekuensi bunyi yang dapat dikesan oleh telinga manusia terhad. Iaitu julat dia di antara 20 hingga 20,000 Hz saja. Bunyi yang di antara 20 hingga 20,000. So bermaksud kalau kurang daripada 20 ataupun melebihi 20,000 Hz, kita tidak boleh dengar. Ya. Yang kurang daripada 20 kita boleh dengar. Yang 20,000 Hz ke atas pun kita tak boleh dengar. Sebab apa? Sebab kita dah pekak dah telinga. Sebab terlalu kuat ya. Kalau bunyi melebihi 20,000 Hz, telinga kita dah pekak. Orang kata pekak tuli. Kan? Tapi kalau in between range 21 sehingga 19,999 Hz, so masih kita boleh dengar. Ya. Jadi julat ini semakin berkurang. Dia depend kepada usia lah. Ya, semakin meningkat usia seseorang itu, dia punya julat tu dia berbeza. Dia semakin jadi mungkinlah daripada 20 ni naik kepada 30 ke, dia tak pekak, cuma dia kurang. Ya, bila dia kurang, dia kena pakai alat bantuan ya. Dia panggil hearing aid ataupun bantuan alat pendengaran. Ya, kenapa? Kerana jadi kurang sensitif pada frekuensi bunyi. Adalah sebab dalam telinga tu nanti ya. Mungkin dia punya cecair ya. Cecair ke bendali-bendali yang terdapat dalam telinga jadi kurang. Ataupun mana-manalah bahagian-bahagian telinga
jadi kurang sensitif kepada bunyi. Manakala haiwan seperti kelawar, dolphin ni ikan lumba-lumba lah. Dolphin sebab dia translate pada, dia ambil direct daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayunya dolphin ni ikan lumba-lumba lah. Dan anjing adalah antara haiwan yang mempunyai julat pendengaran yang lebih tinggi berbanding dengan manusia. Kita tengok anjing 67 sehingga 45,000 Hz. Ya, 45,000 tu. Kemudian dolphin 40 hingga 100,000. Satu lagi tadi sebut apa? Kelawar. Okey, kelawar 2,000 sehingga 110,000. Jadi kelawar ni maknanya kalau 2,000, maknanya dia ni kena cakap kuat baru dia dengar. 20,000 tu baru dia dengar. Tapi dia boleh tahan sampai 110,000 Hz. Itu dia kelebihan dia. Okey, itu maksud dia. Jadi deria pendengaran manusia yang terhad ni menyebabkan kita tidak dapat mendengar bunyi yang terlalu lemah. Maksudnya bunyi yang kurang daripada 20 Hz lah. Ataupun yang jauh. Kadang-kadang member sebelah cakap apa kita tak dengar. Jadi kita perlu menggunakan peralatan khas lah bagi kes-kes masalah kecacatan pendengaran ni. Ataupun mungkin kita perlu menggunakan alat pembesar suara lah untuk memberi supaya suara kita terdapat didengar. Untuk mengatasi masalah had pendengaran manusia. Sebagai contoh, alat stetoskop. Alat ni digunakan oleh doktor ataupun yang terlibat dalam perubatan bagi mendengar denyutan jantung pesakit. Macam sekarang ni, kita tak dengar bunyi degupan jantung. Kalau kita pergi letakkan telinga kita di dada, ini dada kat orang lain lah. Kalau letak telinga ke dada kita, mana sampai tak? Dada kawan kita, ke adik-beradik kita, kita letak, kita dengar. Kita boleh dengar. Tapi mungkin kita sekadar dengar gitu je lah. Tak berapa jelas juga. Maka kita kena pakai satu alat yang boleh perangkap bunyi itu dengan lebih baik. Seperti stetoskop. Jadi bila kita pakai stetoskop, kita letakkan pendakap ni pada bahagian jantung, so dia dapat trace ataupun dia dapat track perangkap bunyi itu dengan baik. Dan kita letakkan ni di telinga, kita dapat mendengar bunyi tersebut. Jadi doktor dia dapat bunyi rhythm jantung tu loop dup loop dup loop dup. Dia bunyi. Kita ingat bunyi jantung ni dup 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 je. Sebenarnya bunyi jantung ni dia loop dup loop dup. Dia loop dup. Loop dan dup. Loop dup loop dup. Laju cepat lambat depend kepada keadaan. Dia adalah dia tengok dalam 1 minit tu berapa kali. Kemudian alat seperti hailer ni dalam bahasa Inggeris panggil hailer ataupun kita panggil benda dalam bahasa Melayu pembesar suara lah kita kata menjadikan suara lebih kuat dan dapat dengar dari jauh. Sebab kalau tak pakai ni kita kena menjerit. Katakan kat himpunan lah. Himpunan tu ada 1,000 orang. Kan? Tak pakai hailer ni ataupun tak pakai pembesar suara. Boleh, tapi kena menjerit lah. Dan 5 minit pensan member tu. Sebab apa? Banyak tenaga dikeluarkan untuk mengeluarkan suara yang kuat supaya semua audien dengar. Kan? Itu kalau audien tu baik. Baik pendengar tu kan. Tak bising. Kalau audien tu bising, kita dah tak pakai mic, dah tak pakai pembesar suara, dia bercakap lagi. Jadi kita kena lawan. Jadi dengan ada bantuan pembesar suara, ia dapat membantu
mereka yang duduk jauh tu dengar apa yang disampaikan oleh speaker tersebut. Yang ketiga, alat bantu pendengaran ni. Ni. Biasa kita tengok ni orang-orang yang telah meningkat usia lah. Walau bagaimanapun ada juga orang muda yang pakai kerana ada masalah di dalam telinga dia lah. Mungkin kecederaan ataupun kecacatan sejak lahir lagi Jadi alat ni dapat membantu menguatkan bunyi yang memasuki telinga. Dia boleh adjust tu, dia punya volume dia Baik. Jadi selesai. Habis. Kira-kira habis lah. Subtopik 10.3. Kita tengok latihan formatif 10.3. Sebelum saya pergi kepada latihan formatif 10.3, saya nak tanya sikit. Awak ada tak dalam telefon awak tu ataupun komputer Jamboard? Boleh respon sikit tak? Atau tak Jamboard? Ada. Ada, okey. Ada yang guna Ni nampak tak? Ini. Jamboard. Semua ada ke? Semua ada? Boleh respon? Semua ada ke tidak? Siapa yang ada Jamboard? Saya tak ada. Saya tak ada cikgu. Nazir tak ada lagi. Siapa lagi? Saya cikgu. Jaja tak ada Wan Dennis tak ada lagi. Cikgu, saya ada. Saya tak ada cikgu. Naitong ada. Oh, Saya Jaja ada. ada. Oh, ada. Awak angkat tangan tu maknanya ada. Sebab soalan saya tadi, siapa yang tak ada? Siapa yang ada? Okey. Mana ada? Okey. Jadi yang tak ada tu, Nazir, Wan Dennis tu, awak boleh pergi ke, kalau telefon Android tu, apa nama dia? Play Store lah. Play Store tu nama dia. Play Store tu nama dia tu. Kalau saya Apple ni, dia panggil App Store. Maknanya awak pergilah cari situ. Cari situ Tarik kat search tu, cari Jamboard. Ada tak? Ada tu. Tapi saya dah install lah, tak payahlah. Dia dah ada. Bagi yang tak ada. Bagi yang tak ada, boleh install. Okey, bagi yang dah ada tu nanti, kalau saya minta awak tunjukkan, sila share screen lah. Saya akan minta lah untuk awak share apa yang awak boleh buka lah awak punya Jamboard untuk kita selesaikan soalan-soalan. Saya nak awak tulis pada Jamboard awak sekarang lah. Okey, untuk kita gunakan Jamboard tu, kita nak buat latihan formatif 10.3 10.3. Boleh ke buka sekarang ni? Sebab saya pun baru ni nak gunanya. Kita nak tengok lah apa masalah dia. Okey, yang pertama, adakah jarak sumber bunyi dari permukaan pantulan memberi kesan kepada gema yang dihasilkan? Jadi kita jawab ya atau tidak lah. Kalau kita kata ya, berikan pendapat. Kalau tidak, pun berikan pendapat. Satu. Yang kedua, mengapakah gema didengar secara berulang-ulang di dalam gua? Ulang-ulang. Dia repeat. Kata hello. Dia kata hello. Macam ramai pula yang jawab. Macam ramai pula yang duduk dekat dalam gua tu. Betul tak? Kita sebut hello. Ramai betul jawab. Kenapa? Yang ketiga, nyatakan dua kegunaan antara bunyi. Ini senang lah. Memang ada dalam buku. Tadi banyak dalam perubatan, dalam perikanan, dalam perkapalan. Tak salah nombor 3 tu. Nombor 1 dengan 2 tu. Siapa yang nak jawab? Soalan nombor 1, 2. Awak boleh tulis pada Jamboard tak? Ke payah? Ke nak cakap je? Tak payah guna pada Jamboard. Kalau nak cakap, boleh cakap. Ada?
Cak Jazwan boleh jawab? Semua off kamera ni. Cikgu ya on kamera. Ha. Ada tak? Jawab soalan mana? Soalan nombor 1 tu. Apa pendapat awak? Ha. Ada? Ada pendapat? Jazwan? Ada ke tak ada? Tak. Ha? Tak ada? You have no idea? Ya ke tidak? Soalan dia. Ya ke tidak? Adakah jarak sumber bunyi dari permukaan pantulan memberi kesan kepada gemum yang dihasilkan? Awak compare, awak berdiri dekat dengan dinding dengan awak berdiri jauh. Kemudian awak bercakap. Ada tak dia punya apa tu? Kesan dia tu. Gemur tu, adakah gemur tu jadi lebih clear ke, lebih kuat ke atau macam mana? Awak rasa lah. Katakanlah let's say lah saya lukis sikit lah. Saya lukis. Kita buat satu lukisan okay, nanti saya lupa nak share dulu. Saya share screen dulu. Okay. Katakan seorang dia berdiri sini. Okay, dia berdiri ya. Dia berdiri. Mata dia situ lah. Mata dia ke depan. Ni rambut dia. Hidung dia. Bawah lidi Satu ni dinding. Katakan ada dinding. Satu lagi dia jauh sikit. Okay. Di situ dinding dia sama. Jarak dia lebih kurang lah. Kalau matematik kita katakan ni 2 meter. Ini katakan let's say 4 meter. Jarak dia. Awak rasa macam mana? Ada kesan tak? Siapa nak bagi pendapat? Kalau kita keluar suara, siapa nak bagi pendapat? Tak apa, salah pendapat Any response? Want to try? Ada? Ada ke tak ada? Alah, tunggu lama ni. Apa nak bagi respon? Aziz? Soalan dia ada ke tak ada? Kesan. Jarak antara pendengar ni Ada. ada. Okey, jap. Kenapa? Cuba awak tengok yang saya lukis ni. Apa awak belajar sebelum ni? Okey, ada kan? Okey, betul. Apa reason itu? Justifikasinya je. Kam. Ni kemahiran arah tinggi ni. Okey, Pak. Awak belajar tentang
frekuensi kelansingan macam mana? Tengok panjang gelombang dia. Ada kaitan tak panjang gelombang? Mana panjang gelombang lebih panjang? Katakan ni A ke B? Panjang gelombang. B. Yang B lebih panjang kan? Okey, jadi sekarang ni apa kaitan dengan panjang gelombang dengan frekuensi? Frekuensi. Dari segi apa? Yang ni frekuensi dia sikit ataupun frekuensinya kurang nak bandingkan dengan yang ni. Frekuensinya lebih. Kalau kita kira lah. Katakan ni ada 4 Hz. 4. Macam kita 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan ni 6 Hz. Okay. Jadi maknanya apa? Dari segi apa? Mesti ada bunyi, ada kesan dia. Mesti ada kesan dia kepada apa tadi? Gema. Kepada gema yang dihasilkan. Jadi gema yang dihasilkan bagi yang mana yang lebih jelas, lebih kuat? Yang panjang lah. Yang dia punya frekuensi dia lebih banyak. Kan semalam kita belajar, semakin bertambah frekuensi gelombang, semakin nyaring. Semakin langsing. Betul tak? Semakin langsing. Jadi kalau semakin langsing tu maknanya panjang gelombang dia lebih lah. Maknanya kalau kita ukirlah panjang gelombang dia tu, dia mungkin rhythm dia lebih. Okay. Kemudian maknanya dari segi nyaring, saya tak betul apa nyaring dan langsing. Kelangsingan, sebab kita frekuensi, kita cerita tentang langsing. Langsing. Okay, langsing. Okay, langsing. Jadi bagi yang jarak jauh daripada dinding ataupun objek yang ataupun permukaan yang keras, kemudian permukaan tu licin, jadi dia punya pantulan tu dia akan lagi lebih kuat berbanding kalau kita pergi dekat ke dinding tu hampir, sebab panjang gelombang tu mempengaruhi frekuensi. Jadi gema dia tak berapa kuat lah. Boleh Boleh faham ke? Boleh faham ke Zinam? Saya share nanti gelombang ni. Boleh faham tak Zinam? Tak ada suara dah Zinam. Tak je. Baik, yang pertama selesai. Yang kedua, mengapakah gema didengar secara berulang-ulang? Kenapa berulang-ulang? Sebab apa? Siapa boleh bagikan sebab? Daniel. Ada Daniel. FF Daniel. FF Daniel ni apa? Is Daniel lah ya? Ada tak? Kenapa berulang? Atau siapa-siapa lah yang nak cuba? Sebab sebab je. Sebab apa? Banyak dinding di dalam gua. Banyak dinding. Maksudnya luas. permukaan dinding tu dia tak sama kan? Betul tak? Permukaan dia tu. Mana gua? Gua kan tak sama. Macam mana gua? Katakan ni gua. Dinding dia tu.
Dinding permukaan dia ada yang obvious. Katakan awak di sini. Awak masuk situ. Awak menjerit. Awak teriak Awak sebut apa? Hello. Awak apa? Syak lah ataupun awak menjerit. Nak tanya ada orang dalam ni. Hello. Kan? Tak cerdik lah ya. Tak cerdik. Tapi tak apalah, cuba. Awak pun keluar. Ya. Jadi dinding gua tu dia permukaan dia. Sebab kita ingat ya, kita belajar syarat pantulan ni, syarat pantulan kita tengok kepada permukaan. Ya, ciri permukaan pemantul tu. Satu, kasar, lembut. Ya, kasar dan lembut. Atau yang kedua, licin dan keras. Okay. Sekarang ni gua ni, dia permukaan dia macam mana? Adakah dia kasar? Ya, kasar. Licin? Mungkin juga. Tengok pada batu dia. Mana bercampur-campur. Keras? Batu mesti dah keras. Kan? Lembut tu taklah. Tapi dalam gua ada lansir pula. Takkan ada sofa tak? Dalam gua kan. Jadi sebabkan permukaan dia yang berbeza-beza ni, maka dia boleh menjadikan ia lebih banyak ulangan. Dia ulang. Sebab macam mana? Bila kita keluar gelombang bunyi tu, okay, gelombang bunyi kita buat warna merah. Katakan keluar dari sini. Okey, dia keluar gelombang bunyi. Okey. Kena pada permukaan ni, dia balas balik. Mungkin dia kena pada permukaan yang ini dia balas lambat. Dia depend. So hello tu dia balas balik. Ya. Yang ni cepat, yang ni lambat. Dinding yang ni balas dulu. Yang ni pun balas. Dia semua nak balas tu ni. Dia nak pantau balik. Yang ni pun dengar dia nak balas. Ya. Semua nak balas belaka. Tu yang kita dengar, ramai pula yang balas ni. Kan? Kita pun kata, dalam ni ada penunggu. Memang dalam gua ada penunggu kan. Betul tak? Tapi tak nampak lah agaknya. Jadi maknanya itu alasan dia. Alasan dia mengapa ya, bila kita bercakap dalam gua, suara tu dia, gema dia tu berulang-ulang ya, berulang-ulang. Kerana apa? Kerana dinding permukaan ataupun permukaan dinding gua tidak rata. Ya, tidak rata dan mempunyai bentuk yang berbeza-beza. Seperti mana yang Jia sebut tadi lah. Dia kata mempunyai banyak dinding ya. Bolehlah tu. Anda faham lah ya tentang istilah tersebut. Dan yang ketiga, kita nyatakan dua kegunaan atara bunyi. Siapa nak cuba? Apa kegunaan atara bunyi? Ada yang nak cuba? Ada ke? Ada ke tak ada? Mengesan objek di bawah air. Mengesan objek di bawah air. Mungkin boleh beri lebih spesifik ya. Siapa tu? Ya. Macam mana dia tu? Gunakan apa? Katakan perkapalan kita kata kan. Industri perkapalan. Mengesan ikan ataupun dalam perikanan pun boleh ya. Nelayan mengesan ikan menggunakan atara bunyi itu sonar. Contohlah. Ada lagi? Jadi bila awak tulis jawapan tu, biar jawapan kita tu kemas ya. Jawapan kita tu spesifik dan jelas. Tidak tergantung. Jadi kita tak tahu ke mana jawapan kita tu sebenarnya. Baik, jawapan lain? Okey, bagus tadi. Yang kedua, selain pada tu apa? Selain pada tu. Apa lagi? Membolehkan kelawar
Enggak, jarak semasa terbang. Bolehkan kelawar ya. Itu lebih kepada haiwan lah dah. Kalau kegunaan tu dia refer kepada manusia, selain daripada yang disebutkan oleh Jakam tadi, apa lagi? Walaupun di soalan tu dia tak kata nyatakan kegunaan antarabunyi dalam oleh manusia kan, tak apa. Katakan saya nak kegunaan untuk manusia. Apa? Selain pada tadi. Boleh cuba yang lain. Sarifah Arabiah atau Adabiah kata dari segi perubatan kan. Betul? Perubatan. Tapi kalau sebut dalam perubatan tu dia umum lah ya. Betul tak? Umum. Jadi macam mana kita nak bagi jawapan kita tu biar lebih spesifik? Betul dari segi perubatan. Kita guna apa? Ultrasound ya, atau ultra bunyi digunakan oleh doktor untuk mengesan ataupun mengetahui jantina ya. Jantina ibu jantina anak yang sedang dikandungkan oleh seorang ibu tu ya. Itu contohlah. Boleh ya? Ultrasound ya. Ada setengah tu boleh kesan penyakit pun boleh ya. Kesan penyakit menggunakan ultrasound. Dia panggil satu istilah pap smear ya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia pap smear. PAP SMEAR pap smear. Jadi biasanya pap smear ni dijalankan untuk mengesan penyakit lah. Penyakit kanser ya. Penyakit kanser ke ketumbuhan ke ataupun apa-apalah yang dikatakan sebagai abnormal tissues yang wujud ya. Cyst ke sebagainya. Okay, jadi soalan tu saya nak awak selesaikan juga formatif 10.3. Kemudian ini dia punya kesimpulan dia, apa yang kita belajar dalam bab 3 sebagai rumusan pada hari ini. Ya, saya ingat sikit ya, tengok jalan kepala. Ya. Apa rumusan dia? Kita gerak juga. Apa belajar dalam bab 3 ni? Bab 3 pula dah. Bab 10, gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi. Ini tajuk besar dia. Kita belajar dulu ciri-ciri. Okey. Perlukan medium, boleh dipantul, boleh diserap. Kemudian yang perlukan medium tu maksudnya dia perlukan medium cecair, pepejal dan juga gas. Dan ketiga-tiga medium ni dari segi pergerakan bunyi ini ataupun gelombang bunyi ini dia bergantung kepada pada apa tu keadaan iaitu kita tengok kalau misalnya pepejal kelajuan dia lebih tinggi berbanding dengan gas. Kemudian kita juga belajar ciri-ciri gelombang bunyi ini dia boleh dipantul dipantul dengan baik oleh permukaan yang keras dan licin. Okey. Iaitu kita akan tengok fenomena pantulan gelombang bunyi iaitu gema. Aplikasinya dalam sektor perkapalan, perubatan, perikanan dan juga penganggaran jarak oleh kelawar ya. Kemudian yang ketiga, cirinya boleh diserap. Ya, boleh diserap. Diserap dengan baik oleh permukaan yang lembut dan kasar. Kemudian kita belajar yang kedua, kenyaringan dan juga kelansingan ya. Di mana kenyaringan melibatkan amplitude, manakala kelansingan melibatkan frekuensi. Ya. Kemudian kita belajar unit frekuensi ialah Hertz dan kita belajar tentang kesan Doppler. Dan yang terakhir pada hari ini kita belajar tadi iaitu had pendengaran ya. Had pendengaran oleh manusia dan juga haiwan. Dan cara mengatasi had pendengaran yang wujudlah kepada manusia. Itulah rumusannya apa yang kita belajar dalam bab 10.
Jadi kita tengok latihan sumatif 10. Kita masih ada lagi ya. Latihan sumatif 10. 1. Rajah menunjukkan Aiman cuba berkomunikasi dengan Sam dari jarak 10 meter. Cadangkan satu cara. Cadangkan satu cara. Ya, satu cara supaya Sam ni dapat mendengar suara Aiman dengan lebih jelas. Ya. Macam mana cara ni? Supaya Aiman supaya suara Aiman ni dia boleh dengar. Jadi tidak ada satu jawapan yang salah sebenarnya. Boleh bagi apa-apa saja cara yang asalkan Sam tu boleh dengar. Tapi dari jarak 10 meter. Jangan awak kata pula pergilah rapat kat Sam tu. Tak? Awak kata. Mungkin ada yang jawab kan. Meminta Aiman mendekati Sam. Betul juga tak? Berapa yang cakap jauh-jauh? Pergilah dekat. Betul juga. Tapi sebenarnya di sini dia nak dengan kekalkan jarak 10 meter ni. Walaupun dia tak sebut. 10 meter tu tak berubah. Tapi suara Aiman tu boleh didengari. Dia kata suruh menjerit. Suruhlah Aiman tu menjerit kuat-kuat. Kan? Awak boleh bagi contoh. Saya tak bagi satu jawapan yang fix lah. Kita kena. Okey, nombor 2. Rajah 2 menunjukkan bentuk asal. Ni bentuk asal isyarat bunyi pada paparan OSK. So awak kena lukiskan bentuk gelombang yang terhasil apabila perubahan berikut dilakukan pada isyarat bunyi. Kalau A, kuasa output dikurangkan. Bila sebut kuasa output dikurangkan ni, apa yang berlaku? Awak kena lukis dia punya efek daripadanya. Ya, apa yang berlaku? Awak kekalkan yang asal ni, apa yang berlaku? Ada yang boleh buat? Buat pada jamboard. Dan yang kedua, frekuensi ditambah. Ya, frekuensi dia ditambah. Apa yang berlaku kepada gelombang bunyi yang terdapat pada OSK tersebut. So ada 2 lah benda yang awak kena lukis. Ya, awak kena lukis balik. Yang ketiga, kelajuan gelombang bunyi akan berubah apabila bergerak melalui medium berbeza. Okey, itu satu statement yang betul. Nyatakan hubungan antara kelajuan bunyi dengan suhu udara. Suhu, maknanya suhu bertambah ataupun suhu berkurang. Ya. Adakah ada efek? Contoh awak kata semakin bertambah kelajuan bunyi, kan kita semakin bertambah suhu udara contohnya. Semakin bertambah suhu udara, semakin bertambah kelajuan bunyi contoh. Ataupun apabila kelajuan bunyi bertambah, meningkat, suhu udara akan menurun contoh. Betul-betul. Saya tak kata jawapan tu Saya tak kata jawapan tu betul. Saya bagi contoh, itu maksudnya hubungan. Tapi yang paling penting ialah jelaskan jawapan tu lepas tu. Kenapa awak kata begitu? Ya, jelaskan. Okey, ni ada gambar otak ni, maknanya kemana berfikir tu. 4. Encik Azli berpindah ke rumah baharu yang tidak mempunyai sebarang perabot. Dia mendapati bahawa gema dihasilkan apabila dia bercakap. Jadi kesan gema berkurang apabila rumah telah dilengkapi dengan perabot. Bagaimana gema dihasilkan? Okey. Gema. Balik pada kita punya nota tadi lah. B. Mengapakah kesan gema berkurang apabila rumah telah dilengkapi oleh perabot? Apa yang special yang perabotnya? Yang menyebabkan bunyi ataupun gema itu sudah hilang. Yang kelima, rajah 3 menunjukkan gelombang atera bunyi digunakan untuk mengimbas keadaan fetus di dalam kandungan. Inilah fetus ni ya. A. Terangkan cara gelombang atera bunyi boleh digunakan untuk menghasilkan imej fetus dalam kandungan. Macam mana? Ini kena Google sikit cari dalam internet Berikan 2 kelebihan menggunakan atera bunyi berbanding sinar X. Kelebihan dia.
Ya, tapi nak 2. Kenapa tak guna sinar X? Kita tahu pula sinar X tu macam mana tak? Dia punya kesan dia ke, kan? Kenapa kita guna ultrabunyi je? Kenapa tidak guna sinar X? Dan C berikan 2 kegunaan lain. Ini ada dalam nota ya. Nombor 6, apakah perubahan bunyi yang dapat diperhatikan jika tali gitar diketatkan? Siapa yang main gitar tahu, kita ketatkan dia. Adakah bunyi semakin kuat ke, perlahan ke, atau macam mana? Ya? B, tali gitar dipetik lebih kuat. Apa berlaku kepada perubahan bunyi? Di mana perubahan bunyi? Bunyi semakin kuat ke, semakin perlahan ke, ataupun tak berubah ke? Ya, tapi ini tak perlu kepada penerangan sebab dia nak apakah perubahan je. Dan ada 2 soalan kebat, iaitu anda ditugaskan untuk mereka bentuk sebuah radio rakaman. Sebuah studio rakaman. Terangkan pengubahsuaian studio yang perlu anda lakukan supaya bunyi rakaman yang berkualiti dapat dihasilkan. Satu. Yang kedua, para angkasawan di angkasa lepas bergantung pada komunikator gelombang radio untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ada sama-sama angkasawan lah. Jadi cadangkan dan jelaskan. Cadang dan jelaskan satu cara lain untuk angkasawan berkomunikasi di angkasa lepas. Selain daripada menggunakan komunikator gelombang radio. Ya. Apa cara lain? Ini kena Google juga lah. Saya explore lah. Search dalam internet. Okey, itu kerja sebab lama kan. Hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Lama tu masa tu, jadi banyak sikit lah kerja. Kemudian buku SPS. Tengok SPS. Muka surat 140. Okey, 141. 140. Sikit je ya. Sikit je. Okay. Boleh? Boleh buat tak? Engineer. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Kerja itu pun tak hantar lagi. Ya. Okeylah, kita berhenti di situ. Sebelum kita berhenti, sekali lagi kita ambil attendance. Sila onkan kamera. Sila onkan kamera untuk ambil attendance sekali lagi sebelum, semasa dan selepas.